Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walaqad hukiya anna Zurarah ibn Abi Aufa rahimahullah qila lahu fin naumi ba'da mautihi ayyul a'mali ablaghu fima indakum qala ar-ridha wa qisarul amali. Alhamdulillah, syukur kehadrat SWT. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang kedua anjuran surau Al-Islah Denai Alam menggunakan kitab Minhajul Abidin, tata cara ahli-ahli ibadah ataupun jalan para abid, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, yang diterjemahkan oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya live dari Kuala Terengganu, dari rumah ayahanda saya di Batu Buruk, Kuala Terengganu, kerana gini giliran saya untuk balik dan menjaga ayahanda saya sudah berusia 84 tahun, perlu kepada bantuan jugalah untuk bangun, untuk mandi, untuk makan dan minum. Jadi saya live dari Kuala Terengganu. Saya harap line clear, internetnya jelas, suara saya jelas dan internetnya tidak terputus-putus, insya-Allah. Baik, kita sambung pengajian kita kitab Minhajul Abidin. Itu masih lagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menerangkan bagaimana kita itu boleh mengatasi al-a'iq ar-rabi', iaitu penghalang yang keempat dalam akabah yang ketiga, iaitu akabatul awa'iq, dakian perkara-perkara yang menghalang dan melambatkan seseorang daripada menjadi ahli ibadah. Yang paling payah adalah halangan hawa nafsu, yang mana perlu untuk kita mengatasi halangan hawa nafsu ini, perlu dah dirawat penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang, yang mana yang pertama disentuh oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah berkaitan dengan tulul aman, panjang angan-angan. Ini satu penyakit hati yang membawa seseorang itu kepada kecelakaan, kerana membawa dia kepada menangguh-nangguh ketaatan, membawa dia kepada menangguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala, padahal ajal maut bukan di tangan dia. Jadi boleh jadi wal-iyazubillah
seseorang itu menghabiskan umur di dalam kemaksiatan dengan panjang angan-angan bahawa satu masa dia akan bertaubat dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dia. Dan dia asyik menangguh-nangguh taubat yang dia akan lakukan itu, asyik menangguh-nangguh ketaatan yang dia nak lakukan, asyik menangguh-nangguh berhenti daripada melakukan kemaksiatan. Jadi disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di sini telah dihikayatkan kisah bahawa seorang yang soleh iaitu Zurarah ibn Abi Aufa, moga-moga Allah merahmati beliau, telah ditanya kepada beliau di dalam tidur selepas kematian beliau. Maknanya apa maksud begini? Maksudnya adalah setelah beliau meninggal dunia, ada orang bermimpi, dalam mimpi itu berjumpa dengan beliau, lalu orang itu bertanya kepada beliau dalam mimpi, ini bukan dalam alam nyata, apakah amalan yang paling menyampaikan di apa yang kamu amalkan tu, apakah yang paling menyampaikan kamu kepada ridha Allah? Lalu beliau menjawab, ar-ridha. Yang pertama adalah ridha dengan apa takdir ketentuan Allah SWT, apa yang Allah kurniakan kepada kita, apa yang Allah timpakan kepada kita dari musibah dan sebagainya, kita redha kerana kita tahu bahawa tidak akan berlaku sesuatu yang berlaku kecuali itu adalah ketentuan daripada Allah SWT. Maka baik ataupun buruk, kita ridha dengan kurniaan dan juga ketentuan Allah SWT. Wa qisarul amali, dan yang kedua adalah pendek angan-angan. Tidaklah dia itu menangguh-nangguhkan ketaatan. Dia pendek angan-angan. Dia tahu bahawa ajalnya akan menjengah pada bila-bila masa sahaja. Lalu dia menyegerakan melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah SWT. Jadi kedua-dua perkara ini, redha dan juga pendek angan-angan ini adalah yang membantu dia mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimallahu taala, fanzur li nafsika ayyuhal akh wabdhulil majhuda fi hadzal aslil kabiri fa innahu al-ahammu wal a'zamu fi salahil qalbi wan nafsi. Wallahu taala waliyyut taufiqi bi fadlihi wa rahmatihi. Maka perhatikanlah buat diri kamu, wahai saudara, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, cuba saudara perhati dalam diri kamu sendiri. Dan hendaklah kamu itu bersungguh-sungguh berusaha pada kaedah yang sangat besar ini. Kerana kaedah tidak memanjangkan angan-angan inilah yang paling penting dan yang paling besar peranannya di dalam membaiki hati dan juga memperelokkan nafsu. Dan Allah Ta'ala jugalah yang menentukan taufik bagi seseorang itu beramal dengan kebenaran, dengan kurniaan dan juga rahmatnya. Qala rahimahullah ta'ala, wa ammal hasadu fa innahul mufsidu litta'atil ba'ithu alal khoti'ati wa innahu da'u alladhi yubtala bihil kathiru minal qurra'i wal ulama'i fadlan anil ammati. Adapun penyakit yang kedua, yang pertama iaitu panjang angan-angan, yang kedua iaitu PhD. PhD di sini bukannya doktor falsafah, ya, bukannya doktor in filosofi, tetapi PhD di sini adalah perasaan hasad dengki. Adapun hasad dengki, maka sesungguhnya dia adalah yang merosakkan segala amal ketaatan. Jadi kalau kita ada buat amal ketaatan pun, amal ibadah sekalipun, bila hasad dengki bersarang di dalam hati, maka habis, ya, rosak amal ketaatan kita sebagaimana yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya perasaan hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Jadi sangat cepat kebaikan kita itu dirosakkan oleh perasaan hasad dengki. Kerana hakikat hasad dengki ini adalah orang itu membangkang ketentuan takdir Allah SWT. Dan kalau kita lihat dalam urusan dunia, menjadi pembangkang kepada kerajaan pun meletakkan seseorang itu pada kedudukan yang tidak selesa. Meletakkan seseorang itu pada kedudukan yang ada disadvantage bila menjadi pembangkang. Mungkin tidak dapat sesuatu yang diberikan kepada yang menyokong. Apatah lagi orang itu menjadi pembangkang kepada Rabbil Alamin, kepada Tuhan sekian alam, menjadi pembangkang kepada Malikul Muluk, raja kepada segala raja-raja.
maka tentu ini akan mendatangkan kemudaratan yang sangat besar di dalam kehidupan dia. Jadi walaupun ada dia melakukan amal ibadah, bagaimana diterima amal ibadahnya dalam keadaan dia sebenarnya membangkang kepada al-ma'bud, kepada yang disembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun hasad dengki, maka sesungguhnya dia itu yang merosakkan bagi amal ketaatan dan yang membangkitkan bagi segala dosa kesalahan. Disebabkan dengki, orang itu sanggup menfitnah. Disebabkan dengki, orang sanggup berbohong. Disebabkan dengki, orang itu sanggup mengadu domba. Bahkan disebabkan dengki, ada orang sanggup pergi kepada amalan sihir, melakukan sihir kepada orang yang dia dengki. Kerana orang itu dinaikkan pangkat lebih dahulu daripada dia. Kerana orang itu lebih kaya dan lebih berjaya perniagaan daripada dia. Kerana orang itu lebih nampak berbahagia dengan pasangan hidupnya berbanding dengan dia. Maka akhirnya dia terlibat dengan amalan dosa besar. Iaitu terlibat dengan amalan sihir ataupun terlibat dengan amalan menfitnah, menjatuhkan orang lain melalui adu domba dan sebagainya. Jadi memang ia menjadi satu punca kepada segala dosa dan kesalahan. Wa innahu da'u alladhi yubtala bihil katsiru minal qurra'i wal ulama. Sesungguhnya perasaan hasad dengki ini merupakan penyakit yang dibalakan dia, diuji dia. Ramai daripada kalangan qurra', orang-orang yang pandai dalam ilmu agama, yang pandai dengan ilmu Al-Quran, yang pandai dengan ilmu hadis, dan juga para alim ulama, ramai yang teruji dengan hasad dengki. Mungkin para ulama, orang-orang yang qurra' tidak terlibat dengan dosa-dosa yang lain, dengan dosa-dosa yang kita katakan misalnya dosa-dosa yang biasalah, mengumpat, minum arak, berzina dan sebagainya. Mungkin tidaklah kita kata semua, tapi maknanya secara umumnya mungkin para ulama mereka akan menjauhi diri mereka daripada dosa-dosa yang jelas begitu. Tetapi dosa hasad dengki ini payah. Kalaupun dia ulama, dia masih dengki kepada orang alim, yang lebih popular, yang lebih ramai follower lah kalau zaman kita, yang lebih ramai follower, ada perasaan hasad dengki. Ya. Walaupun mungkin sama-sama membawa kefahaman yang sama, tapi tidak mustahil ada perasaan hasad dengki hatta di kalangan para ulama. Fadlan anil ammah, apatah lagi kalau orang awam dengki kerana harta benda, dengki kerana pangkat, dengki kerana macam-macam lah saja dengki. Jiran sebelah buat balik perabot baru pun dia dengki. Pening kepala kata dia tengok jiran buat balik perabot baru, tak ada kena-mena pun. Jiran tak ada pinjam duit dia pun. Oleh kerana kawan tu tukar kereta baru, dengki. Biar aksiden pun bagus, geram aku tengok si tukar kereta misalnya. Padahal apa kena mengena? Apa salahnya? Dia pakai duit dia, dia bayar sendiri, dia selesa dengan kereta baru dia. Tapi orang yang dengki, dia tidak perlu kepada why, dia tak perlu kenapa kamu dengki, dia tak perlu. Ini satu penyakit. Mungkin orang yang tak kena penyakit hasad dengki, dia heran, apa yang kau nak dengki sangat? Bukannya ada apa pun. Bukannya ada apa pun. Orang tu jadi ahli jatuh kuasa fatwa misalnya. It's not something yang dia nak sangat pun. It's not something yang dia nak megah pun. Tapi it's not about why. Orang tu bila dia sudah ada hasad dengki, dia dengki. Tak perlu tanya dia kenapa. Dia dengki. Dia ada penyakit. Dia perlu rawat penyakit dia. Jadi, apatah lagi orang-orang awam, orang wal-juhal, orang-orang jahil lagilah. Kalau ulama dan juga pakar-pakar Quran, pakar-pakar hadis pun masih boleh terkena penyakit hasad dengki, PhD ni, perasaan hasad dengki ni atau penyakit hasad dengki ni, apatah lagi orang-orang awam, orang-orang jahil, ya. Sebab kita ni lagilah terdedah kepada penyakit hasad dengki. Kalau ulama pun boleh terkena penyakit hasad dengki. Hatta ahlakahum wa awradahumun nar. Sehinggalah penyakit hasad dengki ini membinasakan mereka dan menyeret mereka ke arah api neraka. Ama tasma'u qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sittatun yadkhuluna an-nar bi sittatin al-arabu bil asabiyyati wal umara'u bil jawri wad dahaqinu bil kibri wat tujaru bil khiyanati
wa ahlur rasatiqi bil jahli wal ulama'u bil hasadi. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tidakkah kamu mendengar sabda Rasulullah SAW bahawa 6 golongan akan masuk ke dalam neraka dengan 6 sebab. Maknanya setiap golongan ini mempunyai sebab yang tersendiri yang menjerumuskan mereka itu untuk masuk ke dalam neraka. Iaitu yang pertama, al-arab bil asabiyah. Ya, kalau orang bangsa Arab ini, penyakit yang ada pada mereka, kebanyakan mereka lah, bukan semua, adalah penyakit asabiyah. Penyakit ta'assub dengan kabilah, dengan keturunan. Jadi, bahkan ini yang saya perhatikan ketika saya belajar di negara Arab. Kalau sesuatu jabatan itu misalnya diketuai oleh sesuatu asyirah, sesuatu keluarga, boleh katakan hampir semua staf-staf di situ daripada keluarga yang sama. Lebih mudah untuk mereka dapat jawatan di situ. Kerana dia akan bagi kepada ahli keluarga dia. Bahkan kalau mengundi pilihan raya di sana pun, kalau di tempat kita ni banyak asabiyah parti kan. Walaupun parti buat benda tak betul, kita sokong juga sebab itu parti kita. Kalau parti lawan buat benda yang betul pun, kita hentam sebab parti orang lain. Itu di tempat kita lah. Tapi kalau di negara Arab, saya perhatikan, bahkan dalam pilihan raya pun, mereka akan ikut asyirah mereka. Mereka akan sokong orang yang sama nasab keluarga dengan mereka. Mereka, walaupun mungkin yang sama nasab keluarga dengan mereka itu kurang layak berbanding dengan yang bukan daripada asyirah mereka, bukan daripada kabilah mereka. Sebab itulah disebutkan di sini, orang Arab, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam riwayat ini, akan masuk ke dalam neraka kalau mereka itu masih tidak buang penyakit asabiyah mereka. Kemudian, dan umara, para pemimpin, akan masuk neraka dengan sebab melakukan kezaliman. Orang bila sudah dapat kuasa, kalau dia tidak berhati-hati, dia nanti akan cenderung untuk melakukan kezaliman. Sebab ada kuasa. Dalam bahasa Inggeris disebut, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Kalau kuasa itu dia boleh merosakkan seseorang. Dan kuasa penuh itu boleh merosakkan secara sepenuhnya. Kemudian waddahaqinu bil kibri, ketua-ketua kampung, tok-tok penghulu, mungkin ketua-ketua jabatan, ketua-ketua pengarah misalnya, dengan sebab takabur, dengan sebab sombong. Aku penghulu, aku ketua kampung, aku ketua jabatan, aku ketua pengarah, kau dengar saja arahan aku. Kau siapa nak persoalkan, kau siapa nak bagi idea misalnya. Jadi ini kalau tidak dibuang, ya ada ketua kampung yang tak sombong, yang very humble, yang very down to earth. Ada ketua pengarah yang terbuka kepada idea daripada orang-orang bawahan. Tetapi ini penyakit yang selalu menghinggapi orang-orang yang berjawatan sebegini, iaitu takabur. Wa tujaru bil khiyanati, dan ahli-ahli perniagaan pula dengan sebab khianat, tak jujur, menipu, tak cukupkan timbangan, ataupun tak cukupkan spesifikasi yang sepatutnya. Bukan mengatakan tidak ada peniaga yang jujur, ada, dan ini adalah satu kedudukan yang istimewa bagi peniaga-peniaga yang jujur, akan bersama dengan para nabi, dengan para syuhada insya-Allah pada hari kiamat. Tetapi kebanyakannya peniaga kalau dia tak jaga hati dia, tak jaga perasaan tamak haloba, dia akan terjerumus kepada pengkhianatan. Wa ahlur rasatiqi bil jahli, orang kampung, orang ramai kena dengan kejahilan, sibuk dengan joget, dengan dangdut, dengan hiburan, dengan pesta, dengan itu ini, ya. Tidak ada mereka itu nak menuju kepada pengajian, kepada menimba ilmu. Hanya berhibur, seronok, menyembang di kedai kopi, misalnya begitu suasananya. Maka mereka akan masuk neraka dengan sebab kejahilan. Kalau mereka tidak ubah, tidak isi dengan ilmu. Dan yang keenam, wal ulama bil hasadi. Dan para alim ulama akan masuk ke dalam neraka oleh sebab perasaan hasad dengki. Ini yang berlaku. Bukan tidak ada ilmu, bukan tidak alim, tetapi
hatinya telah dihinggapi penyakit hasad yang menyebabkan dia itu nak menjatuhkan orang lain, nak menghina orang lain, nak mengkondem orang lain. Alah, dia bukannya faqih pun, dia takat sijil macam tu, tak layak pun untuk bercakap pasal agama. Jadi ada perasaan hasad dengki. Jadi kena buang. Ulama walaupun mereka ada kedudukan yang istimewa, kita sudah tahu tentang istimewanya orang yang berilmu. Bagaimana dalam akabah yang pertama, Imam Ghazali telah senaraikan riwayat-riwayat menceritakan tentang kelebihan ulama. Tetapi ulama sendiri mereka kena hati-hati bahawa mereka juga boleh menjadi penghuni neraka kalau mereka biarkan PhD, penyakit hasad dengki, bersarang di dalam hati mereka. Wa inna baliyatan balagha syu'muha an awradatil ulama an-nara la haqiqun an yuhdhara minha. Dan sesungguhnya bala ini, kesialannya itu sampai ke tahap boleh memasukkan ulama ke dalam neraka. Betapa sialnya penyakit hasad ini. Golongan yang mulia, golongan yang istimewa, yang disebut warasatul anbiya, pewaris kepada para nabi pun berisiko dihinggapi dengan kesialan penyakit hasad ini, dan memasukkan para ulama yang berhasad dengki ini ke dalam api neraka. Maka ini benar-benar menunjukkan bahawa penyakit hasad ini perlu kita itu menjauhi daripadanya. Kita yang bukan ulama, yang jahil ini, itulah lebih perlu kita itu berhati-hati dengan penyakit hasad. Qala rahimallahu ta'ala, wa'lam annal hasada yuhayyiju khamsata asya'a. Ketahuilah bahawa penyakit hasad ini dia akan menyebabkan, akan mendorong kepada 5 perkara. Apa dia? Ahaduha ifsadu ta'ati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Salah satu daripada 5 perkara yang menjadi sebab, menjadi akibat, menjadi konsekuens daripada penyakit hasad dengki ini adalah merosakkan ketaatan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit hasad dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana api memakan kayu api. Qala rahimallahu ta'ala wasani fi'lul ma'asi wasyururi ala ma qala Wahb bin Munabbih rahimahullahu ta'ala lil hasidi 3 alamatin yatamallaqu idza syahida wa yaghtabu idza ghaba wa yashmatu bil musibati. Yang kedua, orang yang mempunyai perasaan hasad dengki dalam hati dia ni, dia akan terjerumus kepada melakukan maksiat dan juga kejahatan. Misalnya sebagaimana yang disebut oleh Wahbu ibn Munabbih, iaitu seorang daripada ulama tabi'in yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi masyarakat. Beliau ini orang yang tergolong daripada orang yang tahu tentang kitab-kitab yang terdahulu, dan beliau ada mendengar daripada ramai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, dan beliau ini adalah seorang yang siqah, ya. Jadi beliau berkata, Wahab bin Munabbih berkata rahimahullah ta'ala, moga-moga Allah merahmati beliau, bagi orang yang hasad ni ada 3 tanda. Sebab hasad ni kan dalam hati. So kita tak boleh nak nak korek lah dalam hati orang ni, tapi tanda kat luar tu ada. Apa dia? Yang pertama, yatamallaqu idza syahida. Bila berdepan bukan main lagi dia membodek, dia bermanis kata, ya. Tetapi wa yaghtabu idza ghaba. Bila orang tu tak ada depan mata dia, macam-macam dia mengumpat. Dalam WhatsApp group macam-macam dia duduk kata, masa berkawan bukan main lagi. Kamu ni layak, kamu ni bagus, kamu ni apa. Tapi bila orang tu tak ada di depan dia, dia mengumpat teruk-teruk lah.
Wa yashmatu bil musibati, dan dia seronok pula bila orang tu ditiba musibah, padan dengan muka bagus. Bahkan mungkin dia kata alhamdulillah, dia kata alhamdulillah padam muka dia. Ini tanda orang yang dihinggapi dengan PhD, ya, dengan penyakit hasad dengki. Kalau berdepan bukan main, menjamalah dia punya kata-kata manis dia. Tapi bila belakang, dia punya mengumpat teruk sungguh. Dan bila ditipu musibah, dia seronok. Dia puji pula, baguslah, padam dengan muka hang. Macam tu. Jadi ini tanda-tanda orang yang ada hasad dengki. Moga-moga Allah pelihara kita, tak ada tanda-tanda ni pada kita, dan bahkan tidak ada perasaan hasad dengki itu dalam hati kita. Qultu wa hasbuka innallaha amara bil isti'adati min syarril hasidi faqala wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq, Allah Ta'ala sendiri menunjukkan bahawa perlu kita itu memohon lindung daripada kejahatan orang yang dengki, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia sedang hasad. Surah Al-Falaq ayat 5. Kama amara bil isti'adati min syarri syaitanir rajim was-sahiri. Selari dengan Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita itu memohon lindung daripada kejahatan syaitan, dan juga daripada tukang sihir. Kan kalau kita baca dalam surah Al-Alaq itu, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu, kan, iaitu surah An-Nas, surah Al-Alaq, min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil uqad. Naffatsati fil uqad tu tukang sihir lah. Orang yang meniup-niup pada simpulan-simpulan tali. Orang sihir ni kadang dia buat tali, dia tiup, dia hembus, dia nak sihirkan orang. Tu nak Allah minta kita lindung lah. Min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa thalithu at-ta'abu wal hammu min ghairi fa'idatin. Yang ketiga, kesan daripada PhD ni, pasal hasad dengki ni, adalah letih dan rungsing. Benda tak ada faedah pun, tapi dia jadi letih, dia jadi rungsing. Ini kisah yang sebenar yang diceritakan. Ada satu orang tu, dia siap boleh sound jiran-jiran dia kata, hampa kalau bawa beli perabot baru ke apa-apa, jangan bawa lalu depan aku, boleh tak? Aku pening tengok dia tu. Dia, apa faedahnya? Apa masalah jiran kau beli perabot baru? Nanti kalau kau pergi ke rumah dia pun kau dapat duduk ada perabot yang lebih selesa. Tapi orang ada hasad dengki ni, dia hak tu pun dia stres lah. Tengok kawan beli baju baru, stres. Tengok kawan pakai baju baru, stres. Tengok kawan ada handbag baru, lagi pula handbag jenis mahal punya. Lagi dia stres. Jadi letih macam tu, letih, pusing dengan benda yang tak ada faedah. Bal ma'akulli wizrun wa ma'siyatun. Bahkan beserta dengan setiap kesalahan dan juga maksiat. Kama qala Ibn Sammaki, lam ara zaliman ashbaha bil mazlumi minal hasidi, nafsun daimun wa aqlun haimun wa ghammun lazimun. Jadi masalah dengan orang yang hasad dengki ni, yang ketiga tadi, dia ni sentiasa letih tanpa ada sebarang faedah, iaitu dia rungsing, dia risau, benda-benda yang tak mendatangkan apa suatu faedah pun kepada dia, tidak mendatangkan satu perkara yang berkaitan dengan dia pun. Jadi disebutkan di sini oleh Ibn Samak. Ibn Samak, beliau adalah seorang yang zuhud,
yang tinggal di Kufah. Kalau ikut di sinilah catatan kaki di sini. Beliau berkata, aku tidak melihat seorang yang zalim, tapi dia ni macam dia pula dizalimi. Tak ada salah satu orang ni, dia sebenarnya dizalim. Tapi nampak dia ni naya sungguh macam dia pula yang dizalimi berbanding dengan orang yang hasad. Kenapa pula macam tu? Kerana dia ni mempunyai satu keadaan yang diri yang sentiasa hina. Nafsun dhaimun. Apa saja yang berlaku tu akan menyebabkan dia susah hati. Akal dia tu sentiasa rungsing. Dan kesedihan tu sentiasa berada dalam hati dia. Dia jenis orang yang dia senang kalau orang susah. Tu macam mana? Dan dia susah kalau orang senang. Bila orang senang, dia susah. Dia susah hati. Dia seronok bila orang lain susah, orang lain aksiden, orang lain bercerai, orang lain bankrupt, orang lain kena saman. Ya. Tu dia seronok tak kira lah. Tapi kalau orang lain dapat pangkat, orang lain dapat dipujian, orang lain dapat macam-macam lah keelokan, dia akan susah hati. Jadi macam dia ni kena zalim pula, padahal dia yang zalim. Warabi'u amal qalbi, na'udzubillah min zalik. Dan yang keempat, kesan daripada hasad ni adalah buta mata hati dia. Hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillah ta'ala. Seolah-olah ni dia tak faham apa satu hukum daripada hukum Allah Ta'ala. Kalaupun dia alim, kalaupun dia ada ilmu, dia macam tak faham. Dia langgar habis. Walaqad qala Sufyanu alaika bitulis samti tamlikul wara'a wala takun harisan ala dunya takun hafiza wala takun ta'anan tanju min alsinatin nas wala takun hasidan takun sari'al fahmi. Telah berkata Sufyan, wallahu alam, mungkin Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, hendaklah kamu itu banyak diam. Berarti kamu akan dapat apa yang dikatakan warak. Orang kalau banyak sembang, kurang warak ni. Banyak silap. Banyak dosa. Banyak diam bagus. Dan janganlah kamu itu menjadi orang yang duk pulun sangat dunia. Harisan ala dunia. Nanti kamu akan jadi orang yang hafiz. Maknanya hafiz ni mungkin maknanya hafal Quran. Mungkin maknanya hafal hadis, ya? Ataupun menjaga agama. Sebab kalau kita pulun dunia, bila masa nak hafal Quran? Sibuk dengan urusan dunia, bila masa nak dengar hadis? Urusan dunia tak habis-habis. Bila masa nak jaga agama? Lagi jaga agama, dunia terlepas. Dan janganlah kamu itu menjadi orang yang ta'an, yang suka mengata orang sana sini. Sebab kamu akan selamat daripada lidah manusia. Orang bila kita kata kat dia, automatik dia nak kata kat kita. Kalau kita pun tak kata apa kat dia, jaranglah. Kecuali ada juga lah orang kita tak kata kat dia, dia kata kat kita. Tapi kebanyakan orang, kalau kita tak kata kat dia, dia tak kacau kita. Kalau kita duk kata macam-macam kat dia, dia mula kata macam-macam kat kita. Jadi, jangan kamu jadi orang yang ta'an, yang suka menuduh-nuduh orang. Kamu selamat daripada lidah manusia. Mana orang pun tak kata apalah. Wala takun hasidan takun sari'al fahmi. Ini yang relevan dengan tajuk kita ni. Janganlah kamu itu menjadi orang yang hasad, nescaya kamu akan cepat faham. Jadi golongan yang gagal faham ni, yang tak faham-faham ni, kena semak. Kok ada penyakit hasad dengki dalam hati, jadi penghalang kepada faham. Sebab kalau tak hasad, insya-Allah Allah kurniakan cepat faham. Wal khamisu, yang kelima dan terakhir daripada 5 natijah buruk daripada PhD, 5 natijah buruk daripada penyakit hasad dengki adalah al-hirmanu wal khidlan, iaitu hirman, terhalang daripada kebaikan, terhalang daripada rahmat Allah, dan kehinaan. Dan fala yakadu yazfaru bi muradin wa yunsaru ala aduwin. Orang yang hasad dengki ni boleh katakan dia tidak akan mendapat apa yang dia nak, dan tidak akan dia itu dibantu untuk mengatasi musuh dia. Kama qala Hatimul Asam, at-ta'anu ghairu dhi dinin wal aibu ghairu abidin wan namamu ghairu ma'munin wal hasudu ghairu mansurin. Kata Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, orang yang suka menuduh orang, memfitnah orang, ini orang tak ada agama.
Hati-hati ya, walaupun dia pakai kepiah, walaupun dia ada title ustaz, walaupun dia ada PhD, dia bukan PhD pasal asal dengki. Ada PhD lah, orang pandai ya, ada doktor. Tapi orang ni sebenarnya tak ada agama, selagi mana dia ni suka tikam orang dengan perkataan dia. Wal aibu wa yuru abidin, orang yang suka mengaib-aibkan orang lain, dia ni bukan ahli ibadah sebenarnya. Kalau orang yang benar-benar ahli ibadah, dia tak akan tergamak untuk mengaibkan orang lain. Wan namamu ghairu ma'munin, dan orang yang menjalani namimah, yang suka mengadu domba, pergi ke orang ni hasut kata macam ni, pergi ke orang satu lagi kata macam lain, orang ni orang yang tidak boleh diberi kepercayaan, tak boleh percaya. Tapi dia habaq kat saya macam-macam tentang dia tu. Ya, dia habaq kat hang, nak tak tahu dia habaq kat orang sana tentang hang. Lah depan hang dia habaq tentang orang sana lagu ni lagu tu. Depan orang sana tak tahu dia kata apa kat hang. Jadi tak boleh percayalah orang macam ni. Wal hasudu wa yuru mansurin, dan orang yang penuh hasad dengki ya, orang yang ada PhD penyakit hasad dengki, orang ni tidak akan mendapat pertolongan, tidak akan dibantu orang ni. Qultu, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, al-hasudu kaifa yazfaru bi muradihi wa muraduhu zawalu ni'amillahi an ibadihil muslimin wa kaifa yunsaru ala a'daihi wa hum ibadullahil mu'minun. Jadi kata Imam Ghazali menerangkan kalam Imam Hatim Al-Asam mengatakan orang hasad dengki tidak akan mendapat nusrah, tidak akan mendapat bantuan daripada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, pada pandangan aku, orang yang hasad dengki ni macam mana nak capai cita-cita dia? Macam mana nak dapat kehendak dia? Sedangkan kehendak dia tu supaya nikmat-nikmat Allah tu hilang daripada hamba-hambanya yang orang Islam. Itu cita-cita dia. Dia nak tengok nikmat tu hilang. Ada pangkat biar kena buang, ada jawatan biar jatuh. Ada nama biar jadi buruk. Ada harta biar jadi bankrupt. Ini cita-cita dia. Macam mana nak dapat? Dan bagaimana dia bantu ke atas musuh-musuhnya. Sedangkan musuh-musuh dia itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung membaca nasihat-nasihat ilmu daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang jalan untuk kita itu menjadi abid, menjadi ahli ibadah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtar Allah binuri syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.